إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan nikmat sihat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Taala untuk sama-sama kita pakat boleh mari beripung dalam rumah Allah Taala. Kita adalah tetamu Tuhan, dan harapan kita dengan sebab kita adalah tetamu Allah di atas dunia, maka pada hari akhirat esok juga kita juga akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah. Dapat sama-sama kita bawa diri kita pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dan Tuhan sayang kepada hamba dia, maka Allah Subhanahu wa taala hatta setiap zaman dengan seorang rasul. Dan rasul adalah tujuan untuk nak rakyat kepada manusia di zaman masing-masing, dan bagaimana nak bawa diri menjadi berjaya hidup dunia, dan juga bagaimana nak bawa diri menjadi selamat daripada api neraka pada hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala perangat kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tuhan suruh kita usaha bawa diri kita menjadi orang yang benar-benar takut kepada Dia, orang yang benar-benar sanggup untuk nak patuh dan juga taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Tak kira Allah Ta'ala suruh, maka kewajipan kita kena usaha buat, dan juga patah lari daripada Allah, kewajipan kita kena jauh. Melalui apa yang kita buat pasal itulah, dan Allah Subhanahu wa taala kata la'allakum turhamun, kamu akan termasuk dalam kalangan orang yang dapat rahmat daripada Allah. Yang mana apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang manusia pada hari akhirat nanti tidak akan dapat boleh masuk dalam syurga melainkan setelah mana dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, kamu jadikanlah kami termasuk dalam kalangan orang yang dapat rahmat daripada-Mu dunia sampai kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala suruh kita usaha menjadi orang yang takut pada Dia. Maka kita tidak, seorang manusia tidak akan takut mereka setelah mana dia kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ia tak kenal, maka ia tidak ada perasaan untuk nak takut kepada Tuhan yang bernama Allah. Waktu dalam Quran bukan pada satu tempat, bahkan di beberapa tempat ya Allah Subhanahu wa taala panggil kepada manusia supaya manusia tu usaha bawa diri dia supaya menjadi seorang manusia yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, dalam surah Al-Baqarah, sejak daripada awal lagi Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita. Allah Subhanahu wa taala rayak kepada kita. Dia kata manusia yang Allah Taala bagi peluang hidup di atas dunia siapa kepada kiamat. Allah Taala bagikan manusia kepada 3 pasang, kepada 3 kelompok. Yang mana Allah Subhanahu wa taala rayak kepada kita dalam tujuan supaya kita pakat tilik dan juga pakat tengok kata kita ni termasuk dalam kelompok yang mana. Adakah kita termasuk dalam kalangan orang yang biaya hidup dunia ataupun masih lagi berada dalam kelompok yang dimurkai dunia Allah Ta'ala murih, pada hari akhirat Allah Ta'ala sumat masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surah Al-Baqarah, semenjak daripada awal lagi Allah Subhanahu wa taala royak pada kita. Dia kata manusia yang Allah Taala hantar mari di atas dunia, ia ada 3 kelompok. Dan kelompok yang pertama yang Allah Taala panggil al-muttaqin, dan juga kelompok yang kedua yang Allah Taala sebut dalam Quran innal ladzina kafaru, dan juga kelompok yang ketiga Allah Subhanahu wa taala kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. 3 kelompok ni yang Allah Taala cerita dalam Quran, setiap kelompok Tuhan wayak hujung jatuh dia. Siapa-siapa yang berada dalam kelompok yang pertama, bagaimana hujung jatuh dia dunia sampai akhirat. Dan juga orang yang berada dalam kelompok yang kedua dan juga yang ketiga, bagaimana keadaan dia di atas dunia dan juga bagaimana balasan yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia di alam akhirat nanti. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dia sayang kepada kita, maka ia tolong tunjuk ajar kepada kita supaya kita pandai pilih, supaya kita reti dan juga kita tahu kata hak mana hak berga dan juga hak mana yang kita patut pilih. Maka dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala ada cerita hubung kait dengan Quran. Ya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah Ta'ala setuh berkenaan dengan Quran yang Allah Ta'ala buat turun sebagai wahyu yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Yang Nabi kata la nabiyya ba'di, tidak ada sebagai nabi selepas daripadaku. Nabi yang terakhir, rasul yang terakhir yang Allah Ta'ala hantar mari, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan Nabi, Tuhan hantar kuma, Tuhan hantar kitab dalam tujuan nak wi Nabi tolong pakak Nabi royak kepada umat dia, kata bagaimana cara nak pilih dan juga bagaimana nak kenal, nak reti kata mana benda pakar dan juga mana benda hak tak ada pakar. Maka dalam awal surah Al-Baqarah Tuhan kata zalikal kitabu la raiba fih, demikian itu kitab Quran yang Allah Taala hantar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebagai sak dan juga ragu-ragu. Semua perkara yang ada dalam Quran adalah benda hak benar, dan juga benda itu adalah daripada Allah, bukan rekaan daripada Nabi dan juga bukan daripada mana-mana pihak. Yang mana Quran yang Allah Ta'ala hantar mari hudal lil muttaqin, orang yang boleh ambil faedah daripada Quran, orang yang boleh ambil faedah daripada Quran yang Allah Ta'ala hantar mari, iaitu Tuhan kata lil muttaqin, bagi orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang benar-benar nak jadi hamba kepada Allah. Maka orang pasal inilah orang yang boleh ambil dan juga tahu cara bagaimana nak pakai Quran jadi ada faedah dunia, sampai hari akhirat esok ia boleh pakai faedah daripada Quran. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi galakkan kepada kita umat dia berkenaan dengan Quran. Dan Nabi kata iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi galak supaya kita pakat baca Quran belaka. Hei orang yang ngaku kata dia adalah hamba Allah Ta'ala,
Orang yang ngaku kata dia ni adalah umat Nabi Muhammad, salah satu daripada sunnah yang diajar oleh Nabi kata iqra'ul Quran, hendaklah kamu baca Quran. Bukan kata ambil Quran dan kita mulia, kita hormat Quran, ambil Quran baluk-baluk lepas tu buh dalam mari. Kita tak tempat tinggi dalam keadaan kita tak ada ambil dia mai baca. Nak baca nanti bulan Ramadan pula, bulan-bulan lain duk taruh dalam mari. Itu bukan cara dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca nak hari Quran. Lain daripada apa yang kita baca dalam semaya, luar daripada semaya juga Allah Taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh supaya kita umat Nabi Muhammad pakak baca Quran. Karena gapo? Karena dalam Quran itu adalah sebagai satu penyuluh untuk nak suluh kepada kita, tak sewi kita sesat hidup di atas dunia. Dan pada hari akhirat esok, Nabi SAW cerita lagi kelebihan Quran yang kita baca dia, wa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Quran yang kita baca nak hari datang ia pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, adalah sebagai penolong kepada tuan dia. Kita baca Quran di atas dunia kita boleh ambil pedah. Pada hari akhirat esok Quran boleh tolong kita, boleh bawa diri kita jadi selamat daripada api neraka, boleh bawa diri kita pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita semua pakat doa nak hari. Allahumma adkhilnal firdausal a'la. Ya Allah, kamu masukkanlah kami semua dalam syurga-Mu yang paling tinggi ya Allah. Ini adalah salah satu daripada golongan yang Allah Ta'ala rayak kata manusia, iaitu golongan al-muttaqin. Maka hujung jatuh bagi orang muttaqin, orang yang sanggup dan juga orang yang pilih nak bawa diri dia menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah dengan melalui berbagai-bagai amalan yang Allah Ta'ala rayak dengan secara umumnya. Dalam kita nak jadi orang yang bertakwa, Tuhan kata ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah salah satu daripada ajaran Islam. Ia ajak bukan kadar kepada kita manusia yang ngaku kata kita orang Islam, bahkan Allah Ta'ala royak kepada manusia semua. Hei manusia, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan juga menjadikan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Dengan sebab muak pasal itu, Tuhan kata la'allakum tattaqun, kamu akan menjadi seorang manusia yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang usaha menjadi diri dia tu jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Tuhan kata ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini adalah natijah pun daripada orang itu pilih bawa diri dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tuhan kata ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu adalah orang yang dapat hidayah daripada Allah. Yang kita duk minta nak hari tak kurang daripada 17 kali sehari. Hok kita duk doa ihdinas siratal mustaqim. Kalulah kita nak Allah Ta'ala hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, maka tak dapat tidak kita kena bawa diri kita jadi masuk dalam kalangan orang yang benar-benar takut pada Allah Ta'ala. Tuhan kata orang inilah orang yang dapat hidayah daripada Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan juga mereka inilah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Ini adalah kelompok yang pertama yang kita kena pakak berdoa, Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Dan juga setiap hari Jumaat, salah satu daripada rukun tok khatib kena duk kecek, iaitu galakkan supaya kita usaha jadi orang yang takut, benar-benar takut pada Allah. Nak buat gapo kira dengan Tuhan, hak mana Allah Ta'ala suruh usaha buat, dan juga hak mana Allah Ta'ala larang usaha jauh dengan sebab takut kepada Tuhan. Di atas dunia Tuhan boleh buat belaka, di hari akhirat esok Tuhan akan sumat orang yang tidak ada sifat takwa masuk dalam neraka. Sedang Jumaat yang dihormati sekalian, itu adalah kelompok yang pertama.
Ada pun kelompok yang kedua, Tuhan kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kufur, orang yang tidak percaya kepada Allah, tak kenal kata Tuhan hak sungguh adalah Allah, maka hidup awak yang Allah Taala royak keadaan hidup orang yang kufur dengan Allah, ya'kuluna wa yatamatta'una wa ya'kulun, hidup dia duk mikir di atas dunia nak jadi sedap-sedap, dan juga hidup dia untuk makan saja. Dia tak ada mikir muka lain dah. Dia tak ada mikir kata dia kena pergi jumpa dengan Allah pasal mana, kerana dia tak percaya kepada Allah dan juga tidak percaya kata adanya hari kebangkitan. Maka awak ia hidup sebagaimana yang kita duk tengok di atas dunia ni lah. Awak ia cari kemewahan hidup, terlupa kata dia tu kena mati, dan juga terlupa kata dia tu kena pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang kelompok yang kedua ni Tuhan kata walahum azabun azim. Natijah dengan sebab ia pilih nak jadi orang kafir, tak percaya kepada Allah, maka Tuhan kata walahum azabun azim, bagi mereka adalah azab yang sangat teruk, yang sangat besar yang Allah Taala cedera untuk mereka. Yang mana mereka ini akan kekal masuk dalam neraka, tidak ada peluang untuk nak tubik daripada neraka. Hidup di atas dunia tak ada tujuan, tak tahu nak pergi mana, tak tahu tujuan hidup, hari akhirat esok disumat masuk dalam neraka. Yang mana hak ni adalah usaha yang diusahakan oleh seteru kita, nak jadi kita anak cucu Nabi Adam tak kenal Allah Ta'ala. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Iblis setelah mana dia dihalau tubik daripada syurga Allah Ta'ala kau masa duduk sekali dengan Nabi Adam. Maka Iblis dia janji, dia kata la urwiyannahum ajma'in, selagi aku akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam semua. Ini adalah cita-cita yang tinggi yang diusahakan oleh Iblis, yang dia nak jadi manusia hidup di atas dunia tak tahu tujuan hidup. Apabila tak tahu tujuan hidup, maka dia pilih benar-benar hak pasal tak ada pakar dalam hidup. Dan kelompok yang ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, yang dikenali dengan orang munafik. Dan mulut dia kata dia beriman dengan Allah, tapi hakikat sungguh hati dia tidak terima ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana orang kelompok yang ketiga ni adalah kelompok yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perangai dia berpura-pura. Duk sekali dengan orang Islam, dia tunjuk kata dia jadi orang Islam, tapi apabila ia geduk dengan orang kafir, maka ia tubik perangai yang jahat yang ada pada diri dia. Ini adalah orang munafik yang Allah Subhanahu Wa Taala rayak la walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Mana-mana manusia pilih nak jadi orang munafik, dan dengan sebab untuk maslahat pun prakyut di atas dunia, maka ia sanggup tipu Islam. Maka Tuhan kata walahum azabun alim, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih, bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka itu bakit bohong apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab Tuhan bersangat murka kepada kelompok yang ketiga, maka Tuhan kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik dengan sebab ia berpura-pura dan wak kata dia jadi orang Islam, sedangkan hakikat sungguh dia tak ada jadi orang Islam, maka pada hari akhirat esok Allah Ta'ala akan sumak dia duk patak neraka sekali. Orang-orang duk semua berala duk atas pada dia lagi. Ini adalah tiga kelompok yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tolong gambarwi kepada kita, kata kita di atas dunia, kita sebagai seorang manusia yang cerdik, kita nak pilih hak mana? Nak pilih kelompok yang pertama ke, ataupun yang kedua ke, yang ketiga ke? Semua manusia yang cerdik, dia pilih hak molek belakang. Tetapi masalahnya perbuatan yang kita buat. Kita nak bakat masuk syurga belaka, tapi jalan untuk nak pergi kepada syurga Allah kadang-kadang kita tak nak pilih.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngayak kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pilih jalan yaltamisu fihi ilma, iaitu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, orang yang ngaji ilmu agama untuk nak kenal Allah Taala, untuk nak tahu hakikat hidup dan hak sungguh pasal mana, maka orang pasal ni Nabi kata sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Taala akan bagi kemudahan kepada dia jalan lagi kepada syurga. Maka cuba kita tanya, berapa minit, berapa jam yang kita pakai masa kita 24 jam dalam nak hari, kita pakai peluangkan masa kita untuk mengaji agama. Kadang-kadang orang duk mengajar dalam masjid, rumah kita di tepi masjid, kita berat kaki nak mari masjid untuk nak dengar orang mengajar agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak kepada kita, kata salah satu daripada cara nak jadi mudah kita pergi kepada syurga Allah, iaitu dengan melalui kita mengaji. Siapa hak pasal tak ada mengaji agama, cuba tanya, adakah dia berasa jamin kata dia boleh masuk syurga Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak ada mengaji agama? Kita dengan undang-undang dunia lagi, kalau kita bawa motor kita tak tahu kok ceracang, kita tak berani nak masuk ke kedai. Kalulah takdirnya ceracang duk igat nak hari, tempat kita tak apa, tak ada duk igat mana. Tapi kalau tempat kawasan hak pasal ceracang duk igat, cuba kita tanya, kalau kita pergi dalam keadaan kita tak tahu kok ceracang, kita wasa amil ke kita daripada kena igat ataupun kena perak? Ini adalah urusan dunia, apatah lagi hari akhirat nanti. Di atas dunia kita boleh cari orang tolong kita, tapi hari akhirat esok dalam keadaan kita jumpa dengan Tuhan, dalam keadaan kita jahil, Tuhan kata tanya kena mu tak buat ni, kita nak jawab kata hamba tak tahu, maka itu bukan alasan untuk Tuhan tak terima sama sekali, kata oh kita ni orang jahil, sebab tu kita tak ada buat. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, jalan-jalan untuk nak bawa diri kita pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala banyak. Tuhan tolong royak kepada kita dalam Quran. Sebab tu kewajipan kita kena duk mengaji. Kewajipan kita kena duk tahu apa yang Allah Taala wi kepada kita. Tak sabga apa pada kita tengok semaya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita, kata semenjak daripada pagi lagi, kalau kita pakat mari semaya subuh di masjid belakang, kita hak lelaki ni bukan qada hari Jumaat, hari hak lain-lain pun kita pakat mari semaya di masjid belakang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kata fa huwa fi zimmatillah. Orang hak semaya subuh di masjid, semaya berjamaah, orang itu dapat jaga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak seka Tuhan jaga kita. Kita nak pada jaga Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kata benda yang kita nak Tuhan boleh wi belaka, tapi kadang-kadang cara dia kita tak ada buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita dalam masalah semaya. Kita pakat dengar belaka dah, tapi kadang-kadang kita tak ada buat. Dan orang yang tahu saja, kata saja, tak ada buat, maka orang itu adalah termasuk dalam kalangan orang yang Allah Ta'ala mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cerita kepada kita berkenaan dengan hal semaya. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Ini adalah kelebihan semaya Jumaat. Semaya Jumaat lebih afdal, lebih baik, lebih molek daripada semaya seorang 27 kali ganda. Maka kita orang cerdik, kita nak jadi, kita ni gagah, ruh kita gagah, dan juga tubuh badan luar kita gagah, maka kita turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada pagi lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong ajar kepada kita belum daripada kita nak semaya subuh, Rasulullah suruh kita semua pakat jadi orang yang paling kaya di atas dunia. Dengan qadar kita semaya sunat subuh 2 rakaat ya. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ajaran mudah-mudah ya. Tapi mudah dia tak buat apa.
sama dengan kosong. Dah tahu tapi tak ada buat, sama dengan orang tak tahu. Rasulullah ayat kata, siapa-siapa yang semaya sunat subuh 2 rakaat, yang mana hak Nabi ajar semaya sunat 2 rakaat, tak ada panggil. Rakaat yang pertama selepas daripada surah Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua selepas daripada Fatihah baca qul huwallahu ahad, tak lebih daripada 5 minit. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita hak semaya sunat subuh 2 rakaat khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan juga apa yang ada dalam dunia. Itu marilah kita pakai usaha, bubuh palang, bubuh rang dalam tubuh kita. Semenjak daripada pagi lagi kita usaha jadi kita termasuk dalam kalangan al-muttaqin dengan kita bangun jadi awal-awal. Acu boleh kita boleh semaya tahajud dan juga boleh semaya witir. Lepas daripada tu kita boleh semaya sunat subuh dan juga lepas daripada tu kita hak kaum lelaki semua pakat boleh mari semaya dalam masjid. Dalam tujuan kita boleh duduk di bawah jaga Allah Taala, dan juga apabila kita duduk di bawah jaga Allah Taala, kita akan selamat, kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jadi serupa dengan orang munafik yang Allah Taala royak khas semaya. Orang munafik ni semaya yang paling berat, yang paling susah bagi dia iaitu semaya isya dan juga semaya subuh. Dan juga keadaan yang Allah Taala royak dalam Quran, keadaan dia semaya, wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Apabila dia bangun semaya, dia semaya celak-celik. Kalau duduk sekali dengan orang Islam dia semaya, kalau dia duduk suku dia tak semaya, tapi pada masa dia semaya Tuhan royak kata idza qamu ila salah, apabila dia bangun semaya qamu kusala, bangun dalam keadaan pasang orang malah, tak ada sungguh dalam semaya. Yuraunan nas, yang mana semaya dia bukan tujuan untuk dapat keredaan daripada Allah, tetapi yang dia nak iaitu nak manusia pakat tengok, pakat puji, kata dia tu orang berjuruh, dia ni orang baik, bangun semaya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pakat berdoa dengan Allah, jangan jadi kita ni termasuk dalam kalangan orang malah, lebih-lebih lagi dalam masalah hasmaya. Kita kena jadi sungguh. Setiap kali kita bunyi orang bah, kita jangan duk jadi hayya hok pasal kena nyakit. Kita kena jadi hayya yang segar. Bunyi tuai dia panggil keruh-keruh, maka dia cari upah, kerana dia tahu kata tuai dia nak upah. Tetapi sebaliknya, kalau hayya tu kena nyakit, walaupun dia tahu kata tuai dia nak upah, dengan sebab dia ada penyakit, maka dia tak boleh nak pergi cari tuai dia. Maka marilah dan kita pakat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurang 5 kali sehari yang kita bunyi tok bila dok bah, kita pakat usahalah bawa diri kita jadi kita termasuk dalam kalangan orang yang jadi kek Allah Taala, jadi tetamu Tuhan insya-Allah. Apabila kita jadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, pada hari akhirat esok Allah Taala akan memudahkan kita boleh pakat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum daripada kita mengakhiri khutbah ini, sebagai satu peringatan dalam hidup orang yang bertakwa kepada Allah, orang nak jadi orang berjaya hidup di atas dunia, maka di antara amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ia kena jadi seorang manusia yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala dan perintah dalam Quran, fadhkuruni azkurkum, hendaklah kamu ingat kepadaku, nescaya aku ingat kepada kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita jangan lupa untuk berterima kasih di atas nikmat yang Allah Taala beri. Kerana melalui kita terima kasih di atas nikmat yang Allah Taala beri, maka Tuhan janji, la in syakartum la azidannakum, jika kamu terima kasih di atas nikmat yang aku bagi, nescaya aku akan tambah. Allah Taala beri nikmat harta, Allah Taala beri nikmat anak, maka kita kena cara kepada anak kita, kena tanya khabar. Kewajipan kita sebagai seorang ayah, kena bela anak jadi anak yang soleh, anak yang baik,
anak yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tanya, kita ada anak berapa orang, kita bela dia jadi orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala tak lagi. Kalau kita masih lagi tak ada padu kepada anak kita, tak ada cara, bererti kita tidak terima kasih di atas nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Jika kita tidak terima kasih, maka kita akan disoal oleh Allah Taala. Kerana itu adalah nikmat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat nanti Allah Taala akan tanya berkenaan dengan nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Dan juga yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita dalam hidup kita kena banyak berdoa dengan Dia. Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kamu minta kepadaku, nescaya aku terima permintaan kamu. Dan juga kita baca sama, kata Tuhan yang bernama Allah lah yang boleh tunai segala hajat dia, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Allahus Samad, Tuhan yang ditujukan segala hajat. Dan juga yang terakhirnya, marilah kita banyak beristighfar dengan Allah Ta'ala di atas ketaksiran kita, kecuaian kita. Apa yang Allah Ta'ala beri amanah kepada kita, kadang-kadang kita tak ada karik, jadi kita terlupa, maka marilah kita banyak beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita terima panggilan daripada Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan sebab kita beristighfar di atas dunia, Tuhan lebih banyak, dan pada hari akhirat esok Tuhan akan ampun dosa kita dan juga bawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita kena banyak beristighfar. InsyaAllah melalui istighfar kita, Allah Ta'ala jaga kita dan juga Allah Ta'ala basuh kekotoran yang ada pada kita. Apabila kita bersih, Allah Ta'ala sayang kepada kita, dan apabila Tuhan sayang, Tuhan jaga kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ويا فوضى المستغفرين ويا نجاة التائبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dan marilah sama-sama kita banyakkan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Taala catat dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.